Kita ni relik dengan dunia. Relik dengan dunia. Menyebabkan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak tertawa daripada banyak menangis. Na'udzubillah min zalik. Termasuk saya bercakap, saya pun takut juga kan? Allahu Akbar. Jadi lah ni saudara kita susah, kita kena merasai, kita kena doa, tuih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi sokongan, bantuan, apa yang boleh kita bantu. Sebab tak mustahil dia pun kata ada kelab sukan Kedah pun ada di sana, di Turki yang berlaku gempa ni. Kita tak tahu macam mana keadaan. Ala kulli hal, kita doa keselamatan untuk negara kita dan negara Turki dan Syria yang sepadan dengan Syria yang berlaku. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung kitab kita, iaitu Ziarah ke Alam Barzakh, karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, insya-Allah. Qasa apa? Saya ni sebulan sekali ni tak orang nak tengok sangat kitab ni. Qasa apa? 79 80. Khilaf semua, mamai semua khilaf. Muka surat 80. Okey, muka surat ada tanda 80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Abu Fadl At-Tusi dalam Uyun Akbar melalui Ibrahim, juga Ibnu An-Najjar dalam Tarikh Baghdad melalui Ibnu Hadbah meriwayatkan hadis marfu' dari Anas radhiyallahu taala an yang berbunyi, sesungguhnya malaikat maut akan melihat wajah semua manusia. Sesungguhnya malaikat maut akan melihat wajah semua manusia ini setiap hari 70 kali pandangan. Jika seorang hamba sedang tertawa sementara malaikat maut diutus kepadanya, dia berucap, aneh aku diutuskan kepadanya untuk mencabut nyawanya sementara dia tertawa. Ni kata Anas radhiyallahu taala an. Anas sebut apa dalam hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' ni boleh pakai juga hadis yang mana Sayyidina Anas meriwayatkan, yang maksud dia, matan dia lebih kurang, sesungguhnya malaikat maut akan melihat wajah semua manusia itu setiap hari 70 kali pandangan. Dalam riwayat yang kita baca sebelum ni, malaikat maut mai 10 kali, 5 kali, 20 kali. Tapi dalam kitab ni sebut, Anas kata 70 kali malaikat maut tengok kita. 70 kali. 70 kali ni banyak, tuan-tuan. 70 kali ni banyak. Ke tuan-tuan sikit. Saya rasa tuan-tuan tengok anak tuan-tuan pun tak 70 kali. Betul tak? Saya rasa lah, sebab saya ada anak kan. Tak, kalau abang kita yang rakam ni tak ada anak lah, sebab dia tak kahwin lagi kan. Saya rasa saya tengok anak saya 3-4 kali lah. Tu puasa lah, tengok tu kira nampak mata tu kan, nampak di depan mata. Ni malaikat maut mai tengok 70 kali. Allahu Akbar. 70 kali dengan 24 jam, tuan-tuan kira tengoklah kan, macam mana Nabi tengok. Allahu Akbar. Tu yang kitab ni cerita tentang apa dia? Cerita tentang maut, tentang mati. Hidup ni memang untuk mati. Tu kata Imam Syafi'i. Saya kait sikit lah. Imam Syafi'i kata nak sampai kepada Allah ni dengan 4 perkara, iaitu yang pertama dia ilmu. Kita main belajar ni dapat ilmu. Ilmu apa dia? Menceritakan benda ghaibiyat, benda yang kita tak tahu. Bahkan hakikat dia semua kita tak tahu hakikat dia. Sebab Allah Ta'ala tanya malaikat, malaikat hampa tahu apa? La ilma lana, tak tahu apa ya Allah, tak tahu apa-apa illa ma 'allamtana, apa yang hang bagi tahu kat kami. Ni Nabi khabar kat kita. Malaikat mai tengok kat kita setiap hari 70 kali. Allahu Akbar. Dapat ilmu tak? Dapatlah ilmu. Tapi sedak sat lupa banyak. Sedak sat lupa banyak, lalai banyak. Kurang-kurangnya cerita ni menghidupkan hati kita, dapat ilmu.
Sebab ilmu ni Allah Ta'ala sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang menciptakan kita. Jadi dengan ilmu lah kita boleh baca, dapat ilmu. Ni yang pertama kata Imam Syafi'i. Yang kedua dia jalan nak sampai kepada Allah, iaitu yakin. Yakin dengan ilmu yang kita ada ni, kita dapat malam ni. Yakin tak malaikat mai? Yakin. Ada tak malaikat? Ada. Wujud dah malaikat? Wujud. Yang wajib yang kita beriman, wajib antaranya beriman, percaya dengan para malaikat. Ni bab iman. Bab kena yakin malaikat mai tengok kita setiap hari. Kalau malaikat mai, takkan kita nak gelak sepanjang masa. Takkan kita nak tengok cerita Maharaja Lawak lagi. Allahu Akbar. Saya kita kuranglah tengok benda-benda yang lara. Ingat mati. Tengok dua hari lepas di Turki, gegaran mati lebih 5,000 orang dah mati. 1,000 buah rumah habis. Allahu Akbar. Allah Ta'ala boleh buat sekali lah. Ni semua pada hakikat dia Allah yang buat. Tu kata Nabi SAW, al-khair ma waqa'a. Benda yang baik, apa yang telah berlaku. Kita ni apa yang telah berlaku dalam diri kita, semua baik. Sebab tu Sayyidina Umar Abdul Aziz, orang tanya dia, hai khalifah, apa yang hang suka dalam hidup hang? Dia kata, aku suka tengok takdir Allah. Ni hakikat dia. Tuan-tuan, saya tuan-tuan bangun pagi. Kalau bangun pagi kan, bangun esok, pagi esok bangun kan, bangun tuan-tuan fikir apa? Mesti tuan-tuan kata, apa aku nak buat hari ni Betul? Kita takkan sampai hakikat kita kata, apa Allah nak buat kat aku hari ni. Tu hakikat tu. Hidup ni kena lalui syariat, tariqat dan hakikat. 3 ni jalan sekali. Kalau tuan-tuan mengaji ilmu tasawuf, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji bab ibtidai, mengaji penawar bagi hati, kalau ilmu yang saya mengajar dekat Taman Jalil, tasawuf haraki, dalam medan perjuangan, dalam medan isu semasa. Tapi nak habaq kata, rupa-rupanya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina, kita nak capai kemuncak hakikat tu, kita kena tengok takdir Allah. Tiap-tiap hari, semua apa Allah Ta'ala nak buat kat aku hari ni, apa Allah Ta'ala nak buat ni. Maknanya tu, yakin tu. Yakin sampai hakikat tu. Kemuncak dia hakikat. Nak jalan nak sampai ke muncak tu kena ikut tarikat. Alhamdulillah yang berlaku di Turki tu, tempat kita tak berlaku. Padahal kita ni, orang panggil grafik lah ni, bawah ni semua kerok-kerok api ni. Api maksudnya tak macam mana api. Tuan-tuan tengok dekat Bali ada air hangat. Air hangat tu mai kat mana? Maknanya bawah ni gunung api tuan-tuan. Dia dah mai masuk sampai ke Malaysia dah. Dulu tak masuk, tapi lalu masuk dah. Dekat Perak ada ayat panah. Dekat Negeri Sembilan ayat panah. Langkawi ada ayat panah. Uish, takut tuan-tuan. Tinggal di kita ni alhamdulillah. Sebab apa amal lagi ni? Kata guru saya, sebab kita duk baca aurat madani. Duk baca zikir tu setiap kali lepas mayang. Aurat madani ni ada benteng selamat lagi dunia ni. Yang berlaku tu gempa bumi tu sebab apa? Yang berlaku semua tu Allah nak bagi ibrah, pengajaran. Jangan relik, jangan duk ikut sekular lagi. Kena ikut Islam lah. Kita lah ni ke Allah nak tegakkan Islam. Maknanya yakin ni ibrah, pengajaran untuk kita. Dan yang kena tu musibah, kita doa moga-moga Allah Ta'ala jadikan syahid. Allah Ta'ala bagi keterangan pada ahli keluarga. Dan Allah Ta'ala, kita doa yang doa Nabi SAW ajak, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta lindung daripada bala. Bala ni minta berlindung daripada bala. Bala ni kalau kena makin jauh dengan Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kena bala, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, tu bukan bala, tu rahmat. Maknanya kita ni ujian dalam hidup kita, semua diuji, tiap-tiap hari kena uji. Yakinlah Allah Ta'ala berkehendak kebaikan yang kita tak tahu, tapi kita yakin. Apabila kita yakin, kata Imam Syafi'i, yang ketiga dia, kita akan beramal. Kita akan beramal. Ilmu ada, yakin dengan ilmu, kita akan beramal.
Buat apa orang lah ni tak mau beramal? Sebab apa dia tak mau beramal? Sebab apa dia tak mau beramal? Sebab dosa terlalu tebal dalam hati. Dosa tebal. Tak ada kemanisan dalam bab taat tu. Bab tasawuf ni mula-mula sekali taubat tu. Taubat tu yang nak bagi cuci hati kita ni. Nak bagi syok, nak rasa manis, nak sampai makam hakikat ni. Sampai makam hakikat, semua Allah belaka. Semua nampak wujud dia, tak ada wujud lain malaikat Allah. Ibadat dia panas. Kita ni ibadat tak panas. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab keyakinan kurang, ilmu tak ada, ibadat pun malas. Ni masuk bulan Rajab ni, patutnya kita kena mula dah. Berpuasa pagi, berqiyam mulai malam hari, bersedekah. Sebelum masuk pesta ibadat bulan Ramadan, kata Nabi SAW, pesta ibadat ni kalau tuan-tuan baru nak mula, dia takkan bertahan lama. Dia akan di tengah-tengah pancit. Istilah orang luar ni lah. Maksudnya tak boleh dia nak ambil kemuncak malam Lailatul Qadar sampai habis tu. Dia tak boleh. Maknanya tuan-tuan kena mula lah ni. Tu nak habaq kata jalan untuk sampai ke Allah yang keempat, iaitu istiqamah, iaitu ikhlas. Kalau amal tak ikhlas, ada ilmu tak amal, tak ada buah pula. Dah beramal tak ikhlas pula, makna tak sampai ke Allah, amalan kita tertolak. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, makna 4 perkara ni penting tuan-tuan. Orang yang ikhlas saja Allah Taala terima amalan dia. Siapa yang ikhlas ni tuan-tuan? Kita semua ikhlas. Kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan apa dia? Jalan Islam. Jalan apa lagi? Ulama yang tafsir lebih halus lagi, iaitu mati dalam Islam. Istiqamah dengan Islam, mati dalam Islam. Ni yang kita minta setiap hari tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ni dengan kita baca ni, malaikat maut menziarah kita 70 kali. Allahu Akbar. Dan saya hidup kita ikhlas kerana Allah, bersangka baik dengan Allah. Apa saja yang Allah Ta'ala buat, baik. Walaupun tak baik kat kita, tapi baik untuk Allah. Kadang-kadang benda tu kita tak suka. Contoh sakit, siapa suka? Sakit siapa tak suka? Miskin, susah, siapa suka? Siapa tak suka? Tapi sebenarnya takdir Allah baik untuk kita. Sebab siapa yang sebut? Sebab Nabi SAW sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Aku wajibkan kamu pergi perang dalam keadaan kamu wa huwa kurhul lakum, hampa tak suka mati. Pergi perang ni mati. Tuan, ada orang pergi perang tak mati? Ada. Sebab ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang menakut? Nabi kata ada. Naam, ada orang menakut. Ya Rasulullah, ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bakhil? Rasulullah kata ada. Orang Islam bakhil, tabung jalan dia tak bagi. Dia tengok senyum sedekah dia kata. Ada. Nabi kata ada orang beriman. Nabi tanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang munafik, bukan orang munafik. Nabi tanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang tipu, orang Islam tipu? Rasulullah kata tak ada. Maknanya pemimpin lah ni penipu. Ni masuk buat siasah sikit ni, geram ni. Janji minyak turun tak turun-turun, gula tak telok payah, semua tu nak habaq nak sebut kata mana menipu ni tanda munafik. Nabi kata orang beriman takkan menipu. Dan alhamdulillah saya 2 tahun mak tahfiz saya tak ada penipuan, tak ada curi, tak ada menipu. 2 tahun dan selama 15 tahun buka tahfiz ni, 2 tahun ni saya merasai budak-budak tak menipu. Besar rahmat tuan-tuan. Apabila kita tarbiyah ni, kita peranan tarbiyah ni, penting tarbiyah ni. Budak-budak tak menipu. Bahkan duit jumpa 150 dalam isi basuh, dalam isi penggering. Tanya duit siapa? Siapa tak mengaku? Padahal baju depa kita basuh. Ni nak abang kata tarbiyah ni penting. Tarbiyah, ajak jangan menipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW dia tak tipu kita.
Dia kata malaikat mai 70 kali. Malaikat maut mai tengok kita 70 kali. Ni akhir zaman kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup mencabar. Mencabar apa dia? Iaitu kata musannif dalam kitab ni, jika seseorang hamba sedang tertawa, kemudian malaikat maut diutus kepadanya, dia berucap, aneh aku diutus kepada orang yang kepadanya untuk mencabut nyawanya sementara dia tertawa. Seronok kan malaikat maut mai kat kita. Kalau kita tahu malaikat maut mai, kita takkan kenyih dah tuan-tuan. Kita akan sedih, terbeki, kata Nabi SAW. Hampa tahu tak? Kalau hampa tahu apa yang aku tahu, nescaya hampa akan menangis sepanjang masa. Tu kata Nabi SAW. Nah, habaq kata Allahu Akbar. Kita ni relik dengan dunia. Menyebabkan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak tertawa daripada banyak menangis. Na'udzubillahi min zalik. Termasuk saya bercakap, saya pun takut juga kan? Allahu Akbar. Jadi lah ni saudara kita susah, kita kena merasai, kita kena doa, tuih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi sokongan, bantuan, apa yang boleh kita bantu. Sebab tak mustahil dia pun kata ada kelab sukan Kedah pun ada di sana, di Turki yang berlaku gempa ni. Tak tahu macam mana keadaan. Ala kulli hal kita doa keselamatan untuk negara kita dan negara Turki dan Syria yang sepadan dengan Syria yang berlaku. Kata Abu Syekh dan Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Zaid bin Aslam berkata, malaikat maut mendatangi setiap rumah 5 kali setiap harinya, dan mengarahkan pandangannya ke arah anak cucu Adam setiap hari 1 kali pandangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengarahkan pandangannya, iaitu malaikat maut, ke arah anak cucu Adam setiap hari 1 kali pandangan. Ni kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang hal keadaan malaikat maut ni. Mai ziarah setiap hari. Ada yang mai ziarah tak tengok pun, tengok kita sepanjang masa. Tengok kita ni sekali pandang macam kita tengok anak kita lah kan? Bangun pagi, pergi sekolah, balik sekali baru tengok pula, macam tu je, sekali pandang je. Ni kata Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala an. Ikrimah mengatakan, tidak ada satu hari pun melainkan malaikat maut melihat ke buku catatan kehidupan manusia. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan melihatnya 3 kali. Ada juga mengatakannya melihatnya 5 kali. Mai pandang tu tengok 5 kali, tengok 3 kali. Ni riwayat, wafi riwayat. Hadis ni hadis hampir sama, cerita tentang perihal malaikat maut. Mai tengok kita. Abu Syekh Al-Aqili dan Ad-Dufa Ad-Dailami menuturkan hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala an, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ajal haiwan dan serangga bumi ini secara keseluruhannya dalam keadaan bertasbih. Jika tasbihnya telah usai, Allah Ta'ala akan mencabut nyawanya, dan terhadapnya malaikat maut tidak berbuat apa-apa. Untuk binatang, Allah cabut nyawa. Bila dia tak tasbih. Tu ingat ada cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita Nabi SAW. Cerita Nabi dengan sepuhun Tamar. Tamar ni Nabi duk baca khutbah, duk sandak dekat dia. Tiap-tiap kali Nabi nak baca khutbah, Nabi akan sandak kat dia. Satu hari sahabat buat khutbah baru, Nabi tinggal lah tempat sandak, tempat baca khutbah dia lama. Dia naik tempat mimbar baru. Naik mimbar ni, kayu sepasang Tamar ni riau. Bukan Nabi saja dengar, para sahabat semua dengar. Ki. Nabi turun pi kat mimbar sepohon Tamar yang lama Nabi duduk sandak. Nabi pi pujuk. Seolah-olah macam anak kecil. Nabi pujuk, Nabi belai. Nabi kata, wahai Tamar, mau dak aku janji hang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mau dak hang hidup dengan aku, hang aku doakan hang pun Tamar dalam syurga. Hang akan bersama aku selama-lamanya. Mau dak ataupun hang nak aku lah ni nanti hang tak bersama aku. Pun Tamar ni, Nabi pujuk dia. Pun Tamar dia kata, ya Rasulullah, aku pilih nak duduk dalam syurga. Orang pun tebahlah habis dah. Matilah pokok Tamar ni. Nak habaq kata tu pun Tamar.
Dia bertasbih. Serangga, binatang, semua bertasbih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang Allah Ta'ala cipta kat bumi ni, semua untuk kita. Binatang, ternakan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Maknanya, kalau mereka mati, terputus tasbih. Ayam yang kita nak makan tu kan, ayam, tinggal tuan-tuan tak nampak ada tasbih. Tuan-tuan duk tengok dia kenyih, kadang-kadang lapak, dia kokok kan. Tapi tuan-tuan apabila tangkap dia sembelih, habis zikir dia, tasbih dia. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di bumi dan di langit semua bertasbih ke Allah. Yang tak tasbih kita. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, nak abang kata binatang makhluk lain dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ditugas oleh malaikat. Maknanya Allah SWT dalam hadis ni dah cerita, jika tasbihnya telah usai habis, Allah Ta'ala akan mencabut nyawanya, dan terhadap malaikat maut tidak berbuat apa-apa pun. Malaikat maut tak cabut pun jawab binatang. Dalam hadis ni cerita. Allahumma salli ala, tu dalam di akhirat nanti Allah Ta'ala, binatang ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang ni di padang mahsyar nanti ada hisap juga. Binatang ni bangkit. Ada cerita kan, yang kambing gaduh dengan kambing kan. Yang kambing tu dia mengadu kat Rasulullah. Rasulullah kata di akhirat nanti akan dihisap. Di padang mahsyar akan diqisas balik. Kambing ni tanduk balik, kambing yang tanduk dia dulu. Lepas tu mati, turaba, jadi tanah. Habis dekat padang mahsyar aja. Maknanya depa ni tak sampai dalam syurga. Depa, kalau ada orang tanya, ustaz, kalau binatang saya, kesayangan saya, kucing, contoh kucing. Orang perempuan ke suka kucing? Orang lelaki pun suka kucing suka kucing. Kucing kesayangan saya, ustaz, macam mana? Dalam syurga kalau dia mati tak ada ke? Ada lebih pada tu. Tuan-tuan kena cakap ada lebih pada tu. Sebab apa yang kita nak, rasyada, apa kita nak, semua ada dalam syurga. Ma la ainun ra'at, tak tahu, tak boleh, mata tak pernah melihat, tak tahu macam mana hal keadaan. Sampai Nabi kata dalam syurga ni, kita duk tengok burung dalam syurga, burung terbang, nak makan, dan mai kat kita, siap masak dah, nak makan apa. Nak abang kata tak boleh nak gambar mata kita. Ni syurga, nikmat syurga. Tapi pembalasan dia untuk di dunia dan di akhirat hanya untuk manusia dan jin. Untuk binatang ni di padang mahsyar kisah kat situ, penghisapan depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang sama juga diriwayatkan melalui jalan yang lain. Al-Khattib meriwayatkan hadis Malik yang bersumber daripada Amru bin Atiyah, dan Al-Qurtubi mengatakan seakan-akan hal itu bererti bahawa Allah Ta'ala mematikan semua itu tanpa melalui perantaraan malaikat maut. Sedangkan untuk manusia, Allah Ta'ala mencipta malaikat dan juga para pembantunya. Allah menjadikan pencabutan nyawa manusia itu melalui tangan malaikat maut. Allahu Akbar. Untuk manusia mati di tangan malaikat maut. Allahu Akbar. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita bersiap. Tu orang yang bertakwa ni, antara kata kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-isti'dad yaumir rahid. Orang yang bersiap sedia, berbekal untuk dia mati. Tuan-tuan, untuk akhir, makna mati ni bersedia. Maknanya kalau Allah Ta'ala lantik malaikat, maknanya kita ada peringatan. Sebelum mati ni tanda Allah Ta'ala sayang kita, naik uban. Tu tanda Allah sayang tu. Sebelum mati, gigi dah luruh, tanda Allah Ta'ala sayang. Malam tadi saya kuliah marin dulu dekat marin dulu dekat Baruh. Habis kuliah tu, pakcik tu mai, ustaz, orang jumpa saya dua perkara. Telefon saya, jumpa saya dua perkara. Yang pertama dia minta bagi kuliah, yang kedua dia minta ubat, minta doa. Tak ada lagi lah orang jumpa saya minta hutang. Alhamdulillah lah, ustaz nak hutang, ustaz tak ada. Alhamdulillah. Takkanlah ni orang telefon saya, orang mesej saya, ustaz nak minta tolong. Habis kuliah duduk atas kereta dah, mai pakcik tu mai, ustaz tolong. Awak pakcik, ni mata ni silau kabu ni, tak nampak, dia kata.
Saya kata, pak cik kencing manis tinggi kot. Kencing manis tinggi, dia kata. Makan ubat banyak kot. Dia kata makan ubat banyak betul tu yang rasa panah ni, dia rasa panah, kabu mata, dia kata. Tapi ustaz tolong doa, ustaz, tolong doa. Tolong doa. Maknanya peringatan tu, Allah Ta'ala hantar malaikat tengok kita, dan kabu mata. Kabu mata. Kita baca doa. Tuan-tuan nak doa cerah mata. Orang yang baca doa ni dalam kitab Fathul Mu'in, mata dia cerah sampai mati. Lain daripada kita baca Al-Quran asbab kan. Tapi ni doa je. Doa dia, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surah Qaf ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Baca setiap pagi lepas subuh lah kan. Baca 3 kali, tiup telapak tangan, sapu muka, sapu mata. Ada satu lagi cerita, saya ada pakcik tu baca doa, minta saya baca doa. Saya teringat satu lagi doa yang guru saya ajak, almarhum Tok Guru Handin. Almarhum Tok Guru Handin ajak baca satu lagi dalam surah Al-Qalam ayat yang kelima, iaitu fasatubsiru wa yubsirun. Baca doa tu. Boleh sambung, ambil semua doa yang baik ni, baca tawassul dengan ayat Quran. Ada doa lagi bab mata ni. Mata ni, saya dulu waktu saya duduk tahfiz tu, saya nak main silau, dia nak main penin, dia kembang, dia nak main abun dekat. Kalau muda-muda ni abun dekat lah, nak silau. Lepas tu ada orang petuk saya, Tok Guru saya ajak saya satu doa. Doa dia selawat kat Nabi SAW. Doa dia macam ni, Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainun qatadah. Bisa dengar doa ni? Tak bisa dengar? Tuan-tuan ikut saya baca. Ni rakam ni bagus ni. Boleh tengok rakaman balik ni. Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainun qatadah. Selawat ni nanti saya hantar kat Abang Kamal doa ni. Selawat ni bagus dia waktu perang Badar. Sayyidina Qatadah ni mata dia terkeluar tu weh. Duk lawan tetok dengan orang kafir, lawan tetok. Dia orang kafir tetok dia, terkeluar mata dengan anak panah. Terkeluar mata, dia kata apa? Panggil Rasulullah. Tu sahabat yakin dengan Rasulullah ni antara mukjizat dalam Sahih Imam Bukhari cerita, mata Qatadah terkeluar. Mai jumpa Rasulullah, mata terkeluar, tuan-tuan. Ni bukan habuk dah, mata terkeluar. Rasulullah kata, Rasulullah tengok Qatadah, Rasulullah tak lah, Rasulullah senyum. Rasulullah kata kat Qatadah, hai Qatadah, hang nak aku doa, hang aku jamin hang syurga ke, ataupun hang nak suruh aku doa sembuh penyakit hang lah ni, mata hang. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak berperang lagi ya Rasulullah, hang doa bagi mata aku sembuh, dan hang doa juga aku masuk syurga. Dua-dua dia minta. Qatadah ni minta. Nabi senyum sebelum tu, Nabi tahu dia akan jawab macam tu. Nabi ambil tangan dia, ni selawat bekat ni, tabat bikaffi ainul Qatadah. Dia tok mata Qatadah ni lebih cerah daripada sebelum tu. Apa yang sabit dengan Nabi SAW, semua hebat. Tengok Abdullah bin Zubair minum air bekam Rasulullah. Nabi kata haram neraka. Dalam perut ni haram neraka jasad ni. Abang kata, apa yang ada Rasulullah? Ada seorang lagi, nama saya tak ingat, yang mana dia sakit tulang belakang. Dia mengadu kat Rasulullah. Rasulullah peluk dia dengan ayat peluh tu, wangi sampai ke mati. Ayat peluh, bahkan tak pernah sakit tulang belakang. Allahu Akbar. Apa yang sabit dengan Rasulullah? Tabat bikaffi ainul Qatadah. Ambil berkat. Tinggal dia, syarat dia kita buat macam ni. Baca doa ni, buat macam ni. Tahu, buang. Buat isyarat buang. InsyaAllah sembuh. Saya ni Alhamdulillah tak pakai kek sebab mata. Duk baca kitab, duk mengaji ni. Sepatutnya kena pakai mata dah ni, makin tua dah. Makin tua ni pakai mata, obor dekat. Dia main obor dekat tu. Tapi Alhamdulillah duk ajak doa ni, duk baca orang minta, saya baca, Allah Ta'ala bagi terang mata. Alhamdulillah, saya menikmati. Tuan-tuan, baca doa ni, baca ayat Quran. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surah Qaf juzuk 26 ayat 22.
Ayat dia tengah-tengah ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu surah Al-Qalam, fasatubsiru wa yubsirun, ayat yang kelima. Ni doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi Al-Khatib meriwayatkan hadis dari Malik bahawa Sulaiman ibnu Muammar Al-Kalbi mengatakan, aku pernah mendatangi Malik ibnu Anas. Ketika itu dia sedang ditanya oleh seseorang tentang kutu, apakah malaikat maut akan mencabut nyawanya? Kemudian dia bertanya, apakah kutu itu bernyawa? Ni cerita sahabat. Ya, sesungguhnya malaikat maut akan mencabut nyawanya, jawabnya. Setelah itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memegang jiwa ketika mati dan memegang jiwa yang belum mati pada waktu tidurnya. An-nas niyamun fa idza mata intabahu. Manusia ni dia tidur. Bila dia mati baru dia sedar daripada tidur. Maknanya dia baca ayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sahabat tanya, kutu ni Allah Taala cabut. Benda yang berruh, tuan-tuan. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Kan ada sahabat tanya, orang tanya Rasulullah, cerita kami tentang ruh. Qul ruhu min rabbi. Ruh ni urusan Allah. Maknanya apa yang hidup mesti ada ruh. Yang hidup ni akan mati. Tinggal dia mati, Nabi sebut malaikat maut cabut manusia. Kan? Manusia. Yang binatang, tumbuhan, hak tu Allah Ta'ala yang cabut nyawa. Jalan dia wallahu alam. Ni nak cerita dia pada tentang ruh. Makna kalau ruh mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah Ta'ala sebut yang bernyawa pasti akan mati. Jalan dia macam mana? Wallahu alam. Tinggal Allah Ta'ala buat asbab, tanda Allah Ta'ala sayang kita. Tuan-tuan, tu akhir zaman saya sebut dah bulan lepas. Orang mati dah ni, mati mengejut banyak. Mau'atun faj'ah, mati mengejut. Banyak mati mengejut ni. Jadi kita minta berlindung daripada mati mengejut. Kalau nak mati pun kita dah bersedia nak mati. Tu saya sebut dekat anak murid saya. Tahun ni saya rasa lain sungguh. Saya rasa lain. Saya cerita kat tuan-tuan ada live malam ni. Kot tahun depan tak hidup dah. Tahun ni saya sebut kat anak murid, ustaz, rasa kejutan banyak lah tahun ni. Saya tak pernah sambut hari jadi. Orang bagi hadiah banyak tahun ni. Orang sambut hari jadi kali ni, orang main bagi hadiah, ucapan doa tu banyak. Hadiah ni pula saya tak pernah, tiap hari hadiah duk main. Hari jadi dah lepas dah 28/1 itu. Tapi kejutan duk main. Saya kata nak mati dah aku ni. Orang ingat kat aku ni tanda aku nak mati dah ni. Duk fikir nak mati tu. Makna apa tu? Kita duk rasa aku ni macam Allah Ta'ala bagi ni semua dah dapat dah kat dunia ni. Aku nak tu, ulama kata, guru saya kata, hidup ni kena enjoy. Tuan-tuan kena enjoy hidup ni. Tuan-tuan, benda yang tuan-tuan sayang apa dia tuan-tuan? Duit kan? Semua orang sayang duit kan? Tuan-tuan tahu tak? Duit tuan-tuan mati, duit tu tuan-tuan tinggal. Tapi kalau tuan-tuan enjoy, duit tu tuan-tuan guna. Sama ada tuan-tuan makan ataupun buat taik. Maksudnya tuan-tuan makan ataupun tuan-tuan guna, ataupun tuan-tuan nak lebih besar lagi, wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Tuan-tuan guna untuk akhirat, tukar jadi akhirat. Ni nak abang kata enjoy hidup ni, enjoy. Tak ada usaha orang minta bagi. Tak miskin tuan-tuan. Tadi petang tadi saya nak main, orang daripada Kuala Lumpur mai cari saya. Dia kata, ustaz ingat tak saya? Saya kata, siapa dia ni? Kalau sebut nama Kak Jat Santan di Kuala Lumpur, orang kenal. Dia suka khidmat tu. Masyaih ni. Dia mai, ustaz ingat tak ustaz ziarah saya kena stroke, lah ni saya boleh jalan. Allahu Akbar, tak ingat dah. Saya ziarah kebetulan. Ziarah kawan-kawan. Ziarah. Jadi kau angkat tu ya. Jadi baiklah. Buat kalau pergi sana, dia bagi tempat, makan semua siap semua. Dia stroke mai.
Ni ustaz mai ni sebab ingat ustaz doa tu. Ustaz kata saya sembuh, lega. Hari ni lega ustaz. Ni bagi duit sikit. Bagi duit. Bagi duit ustaz. Allahu akbar. Tak terfikir saya orang nak mai Kuala Negara tu. Petang tadi nak mai bagi duit. Masya-Allah tabarakallah. Nak abang kata tak tahu kita ni alamat kita ni, kalau Allah Taala sayang, Allah Taala bagi alamat sebelum mati. Macam mana aulia Allah, para anbiya, para aulia Allah nak mati dapat alamat. Kita ni kalau nak mati dapat alamat. Hak tu baik. Tapi kalau tak sampai hakikat, kita mati tak dapat alamat, tu tanda Allah Taala sayang. Tinggal dia tuan-tuan, jangan tinggal amalan baca surah Al-Mulk setiap malam. Yang tu lah pesan saya untuk diri saya dan semua yang hadir. Saya wasiat jangan tinggal surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah, Al-Mun'iyah. Siapa yang baca surah Al-Mulk, tanda Allah Taala sayang dia. Allah Ta'ala selamat dia daripada kena azab kubur. Kita selamat azab kubur belum tentu selamat di padang mahsyar. Tapi kata Nabi SAW, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Permulaan alam barzah. Tak selamat alam barzah, destinasi lain teruk. Tapi kalau selamat alam barzah, destinasi lain mudah. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala tak mau azab kita dalam di alam barzah lagi. Baca surah Al-Mulk, jangan tinggal surah Al-Mulk. InsyaAllah selanjutnya Juwaibar atau Juwaibir meriwayatkan dalam tafsirnya hadis Ad-Dahak. InsyaAllah kita baca bagi habis sikit hadis ni, boleh lah? Sikit lagi. Yang menjelaskan bahawa Ibnu Abbas berkata, malaikat maut diberikan kekuasaan mencabut nyawa manusia. Dialah yang mencabut nyawa mereka. Dia jugalah malaikat bagi jin, syaitan, burung, binatang buas, serangga dan semut. Para malaikat meninggal mengikut turutan. Malaikat maut diberikan kekuasaan untuk mencabut nyawa mereka. Setelah itu baru dia kemudian meninggal. Sedangkan bagi orang-orang yang mati syahid di laut, Allah sendiri yang mencabut nyawa mereka. Dia tidak mewakilkannya kepada para malaikat maut, kerana kemuliaan mereka di sisinya, yakni mereka menaiki bahtera menuju jalannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nak syarah hadis ni panjang lagi, minggu depan kita syarah hadis ni. Boleh lah insya-Allah. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.